أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ibrahim bin Adham menyatakan, seorang baru akan mencapai kesolehan sesudah melakukan 6 perkara. Yang pertama, menutup pintu bersenang-senang dan membuka pintu penderitaan. Yang kedua, menutup pintu keangkuhan dan membuka pintu rendah hati. Yang ketiga, menutup pintu istirahat dan membuka pintu perjuangan. Yang keempat, menutup pintu tidur dan membuka pintu jaga. Yang kelima, menutup pintu kemewahan dan membuka pintu kemiskinan. Dan yang keenam, menutup pintu harapan duniawi dan membuka pintu persiapan menghadapi kematian. Abu Amri Ibn Nujaid menyatakan, barang siapa menghargai hawa nafsunya, bererti mengabaikan agamanya. Abu Ali Ar-Ruzabari mengatakan, bila seorang sufi sesudah 5 hari kelaparan berkata, aku lapar, kirimkanlah dia ke pasar untuk mencari nafkah. Jihad pada dasarnya adalah mencegah jiwa dari kebiasaan-kebiasaannya dan memaksa jiwa menentang hawa nafsunya sepanjang waktu. Jiwa mempunyai 2 sifat yang menghalanginya dalam mencapai kebaikan: berlarutan dalam memuja hawa nafsunya dan menolak kepada kepatuhannya. Manakala jiwa seperti seekor kuda cenderung kepada hawa nafsu, maka anda hendaklah mengendalikannya dengan kesolehan. Manakala jiwa berkeras kepala menolak untuk selaras dengan kehendak Tuhan, maka anda hendaklah mengendalikannya supaya menolak hawa nafsunya. Manakala jiwa bangkit memberontak, maka anda hendaklah mengendalikan keadaan itu. Tidak ada satu hal pun yang tersenarai lebih utama selain sesuatu yang muncul menggantikan kemarahan dan kekuatannya telah dihancurkan dan yang nyalanya telah dipadamkan oleh akhlak yang baik. Manakala jiwa menemukan kemanisan dalam kesombongan, nescaya ia akan merasa merana. Dia akan merana bila ia tidak sanggup menunjukkan kemampuannya dan menghiasi perbuatan-perbuatannya kepada siapa pun yang melihatnya. Orang harus memutuskannya dari kecenderungan seperti ini dan menyerahkannya kepada hukuman kehinaan yang akan datang. Tak kala ia diingatkan akan harga dirinya yang rendah, asal usulnya yang hina dan amal-amalnya yang menjijikkan. Jihad kaum awam berupa pelaksanaan tindakan-tindakan. Tujuan kaum pilihan dalam berjihad adalah menyucikan keadaan rohani mereka, bertahan dalam lapar dan jaga mudah saja, tetapi membina akhlak dan membersihkan semua hal tercela yang melekat padanya sangatlah sulit. Satu daripada sifat jiwa yang merugikan dan paling sulit dilihat adalah bergantungnya pada pengakuan manusia. Orang yang bermental seperti ini bererti menyangga beban langit dan bumi dengan satu alisnya. Satu petanda yang mengisyaratkan mental seperti ini adalah bahawa bila pengakuan orang tidak diberikan kepadanya, nescaya dia menjadi pasif dan pengecut dalam berjihad. Selama bertahun-tahun seorang syekh
melakukan solat pada saf terdepan jemaah dalam masjid yang sering dikunjunginya. Pada suatu hari sesuatu menghalanginya dari tiba di masjid pada awal waktu, dia terpaksa menempati saf paling belakang. Sesudah itu dia tidak hadir ke masjid untuk jangka waktu tertentu. Ketika seorang bertanya kepadanya mengapa dia tidak hadir, dia menjawab, saya selalu melakukan solat di saf depan dan saya merasakan bahawa selama setahun ini saya ikhlas dalam melakukannya untuk mencari redha Allah Ta'ala. Tetapi pada hari saya terlambat, saya merasa malu dilihat orang lain melakukan solat di bahagian belakang masjid. Dari hal ini saya mengetahui bahawa semangat saya hingga saat itu dalam melakukan solat tidak lain hanyalah riak. Dikhabarkan bahawa Abu Muhammad Al-Murta'ish mengatakan, saya berangkat haji berkali-kali dengan berjalan kaki dan tidak membawa bekal. Pada suatu ketika saya menyadari bahawa saya telah dikotori oleh rasa senang saya dalam melakukannya. Ini saya sedari pada suatu hari saat ibu saya meminta saya mengangkat setabung air untuknya. Jiwa saya merasakan hal ini sebagai beban berat. Saat itulah saya mengetahui bahawa apa yang saya sangka merupakan kepatuhan pada Tuhan dalam haji saya tidak lain hanyalah kesenangan saya yang datang dari kelemahan dalam jiwa saya. Kerana bila jiwa saya murni, saya tidak akan mendapati tugas saya sebagai sesuatu yang mengganggu saya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dan pada penonton semua, masih lagi kita bercakap tentang mujahadah. Sifat mujahadah yang perlu dilakukan oleh setiap orang beriman. Kerana kita manusia, dalam diri kita ada 3 sifat yang saling tarik menarik, yang saling bersaing, yang sentiasa berperang. Satu ialah sifat syaitan, yang sentiasa menyuruh kita untuk berakhlak dengan akhlak mereka. Sombong, takabur, riak, dusta, bohong, melakukan kerosakan, melakukan penipuan. Maka ini sifat syaitan. Yang kedua, dalam diri kita ada sifat binatang. Sifat binatang yang pentingkan syahwat, makan, minum, berjima dan lain-lain. Dan yang ketiga ialah sifat malaikat. Sifat ingin melakukan kebaikan, ketaatan, melakukan perkara-perkara ma'ruf. Ketiga-tiga sifat ini sentiasa berperang. Maka kerana itulah kita perlu bermujahadah. Kalau kita tanya kenapa begini keadaan kejadian manusia, maka jawabnya sebab Allah Ta'ala jadikan dunia ini tempat ujian. Bila Allah jadikan ini tempat ujian untuk Allah Ta'ala memperlihatkan siapakah hamba Allah. Allah tahu siapa hambanya, tapi Allah nak memperlihatkan antara kita, sesama kita, siapa hamba Allah. Kan manusia yang ingin mengetahui siapa hamba Allah yang sebenar. Sebagaimana mereka nak kenal siapa Nabi, siapa Rasul, siapa malaikat. Maka antara perkara yang patut mereka kenal dan ingin kenal sebenarnya siapa hamba Allah yang selama ini benar-benar mengikuti perintah Allah Ta'ala. Maka datang ujian ini. Maka hawa nafsu kita perlu kita melakukan mujahadah. Maksud mujahadah, tuan-tuan sekalian, ialah bazlu al-mustata' fil muta'illah. Kita keluarkan apa yang kita mampu untuk mentaati Allah. Al-Imam, seorang ulama berkata, bukanlah maksud kemampuan di luar kekuatan kita. Kerana Allah Ta'ala tidak membebani kita sesuatu yang kita tidak mampu. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah ikut kemampuan kamu. Dan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani kita melainkan apa yang kita mampu. Tetapi kita meletakkan satu disiplin diri kita. Disiplin yang berterusan, yang berpanjangan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka mujahadah kita ini ialah untuk melakukan ketaatan pada Allah, bukan satu ketaatan. Kalau melakukan cuma satu ketaatan, ia namanya kebiasaan. Tapi melakukan kesemua ketaatan Allah, itulah mujahadah. Tentu ada orang mungkin dia rajin ke masjid, pergi. Tak lagi masjid dia pun seperti rasa tertekan. Tapi yang lain, memimpin keluarga di rumah, dia tak rasa ada tanggungjawab tadi. Bertadarus dengan keluarganya, dia tak rasa tanggungjawab.
Maknanya dia cuma melakukan kebiasaan taat, bukan mujahadah taat. Mujahadah taat maknanya tuan-tuan, semua ketaatan kita nak buat. Semua. Kerana Allah Ta'ala bukan perintah kita satu benda. Banyak benda. Ada orang mungkin dalam bab puasa rajin, tapi datang bab sedekah malas. Maka di sini dia perlu bermujahadah. Ketaatan pada Allah bukan kebiasaan, tapi ia suatu perkara yang kita sentiasa berjihad, sentiasa memimpin diri kita untuk tidak membezakan mana-mana ketaatan pada Allah. Waktu kita membeza-bezakan, maka di sinilah lemahnya kita. Seorang isteri rajin puasa sunat, rajin mengaji Quran, rajin berzikir, tapi dalam bab suami lawang suami, tak nak dengar cakap suami. Walau dia ahli taat, puasa, zikir, baca Quran. Sebab ketaatan itu ialah kebiasaan. Ketaatan itu bukanlah ketaatan yang datang daripada mujahadah. Sebab itu kalau suami dia kata, awak puasa sunat, boleh tak awak buka puasa? Maka dia akan mendapati berat untuk dia melakukannya. Sedangkan Nabi SAW berkata, tidak boleh seorang isteri berpuasa tanpa izin suami. Mematuhi suami ketika itu dia mendapat pahala. Tetapi berapa orang yang mampu? Kebanyakan kita tuan-tuan sekalian melakukan ketaatan kerana kebiasaan. Biasa macam tu. Bila datang satu ketaatan lain yang kita tak biasa, lalu kita mula tarik handbrake ke belakang. Berarti kita belum mujahadah. Bahagian mereka suka sembahyang, puasa. Bila datang jihad, tak nak jihad. Maka di sana dia tidak ada mujahadah. Ada orang yang saya katakan dia mungkin rajin baca Quran, tapi bila bab tolong-menolong dia tak nak, maka dia tidak bermujahadah. Dia cuma buat kebaikan berdasarkan kebiasaan. Dia biasa macam tu. Artinya dia biasa, kalau datang masjid sebab dia Tok Bilal. Bila dia pecat jawatan Tok Bilal, tak datang dalam masjid. Sebab ia kebiasaan. Orang puji dia bila dia jadi imam, datang punctual, waktu dan sebagainya. Tapi bila dia dah tak jadi imam, dia pun dah tak nampak batang hidung. Maknanya dia tidak mentaati Allah dengan mujahadahnya, tapi dengan kebiasaan. Dia biasa datang sembahyang sah depan. Tiba tak dapat sah depan, terus tak nak datang. Dia biasa datang solat sebab imam tu dia kenal. Tiba-tiba imam tu dia tak kenal, dia pun terus tak datang. Dia biasa datang kuliah sebab ustaz tu dia baik. Tiba-tiba datang ustaz lain yang dia kurang baik, dia pun dah tak dengar kuliah. Berarti dia buat ibadat kerana kebiasaan, bukan ketaatan. Sebab tu tuan-tuan lihat Khalid Al-Walid, dia jadi general, kemudian dipecat dia general. Dia tetap berjihad sebagaimana mujahadah yang dilakukan, bukan kebiasaan. Walaupun sudah dipecat daripada jawatan. Kita kadang-kadang dipecat jawatan kecil je, dah tak datang dah. Dipecat jawatan noja. Itu pun sebab kita dah tak layak. Tua sangat. Nak angkat sejadah pun tak larat. Orang pun ambil orang lain. Kita terus merajuk tak datang masjid dah. Berarti kita bukan mujahadah. Kita cuma buat benda kebiasaan. Kebiasaan kita. Jadi driver ustaz. Rajinlah ikut ustaz. Tiba tak jadi lagi driver. Tu tak nak ikut. Berarti ia kebiasaan, bukan mujahadah. Tuan-tuan, kita kena lihat. Apa beza ibadat yang kita bermujahadah padanya dengan kita yang melakukannya secara kebiasaan? Kalau ibadat itu kebiasaan, waktu kita hilang keadaan kita, waktu beribadat kita terus berhenti ibadat, itu namanya kebiasaan. Tapi kalau ibadat itu terus hadir, terus wujud, walau apa pun berlaku dalam diri kita, maka itulah mujahadah. Waktu dia sihat ke masjid, waktu sakit pun ke masjid. Pengurusi masjid dia kenal, dia ke masjid. Tak kenal pun dia ke masjid. Tok Bilal dia kenal, Tok Imam dia kenal, dia ke masjid. Tak kenal Tok Imam, tak kenal Tok Bilal pun dia ke masjid. Itu nama mujahadah. Dia ada kenderaan, dia ke masjid. Tak ada kenderaan pun dia ke masjid. Itu nama mujahadah. Maka mujahadah satu sifat yang mesti ada pada orang beriman. Mesti ada. Dia tak boleh kata ini pilihan. Kerana itu Imam Al-Ghazali rahimahullah kata, Al-mujahadah miftahul hidayah la miftahalaha siwaha. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata bahawa mujahadah itu ialah kunci kepada hidayah. Dan tak ada kunci lain selain daripada mujahadah. Tuan-tuan nak terus kekal di dalam hidayah, tuan-tuan kena mujahadah. Mujahadah tadi tuan-tuan ialah semua perintah Allah kita buat. Allah Ta'ala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kita baca dalam surah Al-Hijr ayat 78. Dan hendaklah kamu berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad.
Kata Abdullah bin Mubarak, Amirul Mukminin fil hadis, dalam menafsirkan ayat ini, dia kata apa? Jihadun nafsi wal hawa, lawan diri kita, lawan hawa nafsu kita pada perkara-perkara yang kita tidak mahu mentaati Allah. Lawan dia. Kan itu waktu mana Allah Ta'ala berfirman, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Kita baca surah Al-Ankabut ayat ke-6. Allah Ta'ala kata, siapa yang bermujahadah, dia bermujahadah untuk keuntungan dirinya. Tentang yang kita buat tu untungnya kita. Tapi kalau kita tidak mau buat, Allah tu maha kaya, tak perlukan kita. Kalau hari ni kita rajin kuliah katakan, hanya kerana sebab-sebab teknikal kita pun tak nak ke kuliah. Yang ruginya bukannya orang lain, kita lah. Kita tidak mau bermujahadah melawan beberapa sifat. Sebab kita gaduh dengan geng sebelah, kita dah tak nak kuliah. Sebab biasa duduk sebelah dia, kita dah tak nak. Inilah kelemahan dalam beragama. Ramai mana orang-orang yang kita lihat sudah mencapai satu tahap, hampir kita berkata dia ni orang soleh dan wali Allah, tiba-tiba berlaku suatu keadaan yang berubah, maka kita nampak dia seperti tidak pernah mengenal Allah. Padahal satu ketika dahulu kita tengok dia berada di puncak. Dialah imam, dialah ustaznya. Tiba-tiba berlaku satu keadaan dalam dirinya, imam makmum pun dah tak nak jadi dia. Berarti selama ini ibadat yang dilakukan ialah kerana kebiasaan. Tidak ada mujahadah. Jadi kita akan dapat lihat apa beza orang buat ibadat dengan kebiasaan dengan orang buat ibadat dengan mujahadah. Orang buat ibadat dengan kebiasaan, bila berubah keadaannya dia akan berhenti. Orang yang buat ibadat kerana kebiasaan, bila ada orang kutuk dia, orang rendahkan dia, orang tak pandang lagi dia akan berhenti. Dan bila mana disuruh pada perkara-perkara yang lain, perintah-perintah Allah yang lain, dia berkira. Malas. Mana kita tahu bahawa ibadat yang kita buat selama ni cuma kebiasaan, bukan mujahadah. Tetapi seorang yang benar-benar buat ibadat kerana mujahadah, pertama, apa pun berlaku tak akan berubah diri dia. Yang kedua, tidak akan menjejaskan makian pujian manusia pada dia. Yang ketiga, dia tidak memilih-milih ibadat, dia akan terus buat. Seorang menuturkan ini ibadat, mereka buat. Sebab itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, apa benda yang mereka tak buat, semua mereka buat. Yang ni buat, yang tu buat. Kalau perang, ke depannya mereka. Time untuk berniaga, jujur berbicara, mereka. Bersungguh menuntut ilmu, mereka. Bersungguh menyintik Rasulullah, mereka. Bersungguh mengamalkan sunnah Rasulullah, mereka. Memberi nasihat pada manusia, mereka. Menolong, membantu manusia, mereka. Seolah-olah dalam diri mereka terkumpul semua kebaikan, sehingga boleh layak kita berkata mereka ialah Islam yang sedang berjalan, Islam yang sebenar. Tapi bila sampai time kita, tuan-tuan sekalian, Islam kita nampak separuh-separuh. Bak ni okey, bak ni kantoi. Bak ni nampak power, bak ni nampak weak, lemah sangat. Maka bukan begitu cara mujahadah. Mujahadah ni menjadikan kita seimbang dalam hal agama kita. Kalaupun tidak nampak luar biasa, seimbang. Bak solat pembuat, puasa pembuat, tahajud pembuat, zikir pembuat, untuk ilmu pembuat, baca Quran pembuat. Dia tertanya-tanya apa benda lagi dia tak buat untuk dia buat. Maka ini mujahadah. Baik, kita lihat. Seorang yang benar-benar bermujahadah, dia perlu bersedia untuk 6 pintu. Dia mesti mendampingi 6 pintu dan meninggalkan 6 pintu yang lain. Apakah pintu yang disanggup, mesti sanggup untuk keluar? Ialah dia sanggup untuk keluar daripada pintu kesenangan menuju kepada pintu penderitaan. Susah. Artinya tuan-tuan, bukan maksud seorang bermujahadah dia pun jadi susah. Tidak. Kita tengok ramai ulama kaya senang. Di kalangan para nabi ada yang kaya, ada yang jadi raja. Maksudnya tuan-tuan, bersedia kita. Bersedia kita untuk membuang segala kesenangan demi mujahadah kita pergi kepada kesusahan. Sebab itu setengah ulama menyatakan makna mujahadah ialah menanggung kesusahan dalam agama dan melawan hawa nafsu. Tuan-tuan, kita nak sembahyang subuh ni beban tak? Beban. Tidur pula lewat semalam. Kita nak bangun qiyamul lail beban tak? Beban. Nak baca Quran tuan-tuan, rasa tak beban dia? Rasa. Seronok lagi lepak-lepak, sembang-sembang. Tapi kita sanggup meninggalkan pintu kesenangan. Biarlah susah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, ialah mujahadah ni maknanya kita tak nak angkuh dan sombong.
Kerana orang yang bermujahadah rosaknya bila datang sombong. Iblis ni ibadatnya rajin. Tapi bila datang kesombongannya kepada Adam AS, maka habis. Walau bagaimanapun kita hebat, waktu mana datang angkuh, maka mujahadah kita seperti tak ada makna. Kita mesti bersedia membuang keangkuhan dan bersifat rendah diri. Khususnya sesama orang beriman. Khususnya kepada orang yang punya hak pada kita. Rendah diri kepada, kalau kita isteri, pada suami. Rendah diri pada ibu bapa kalau kita anak. Rendah diri pada guru kalau kita anak murid. Rendah diri pada orang tua kalau kita orang muda. Rendah diri kepada orang soleh kalau kita tak soleh berbanding dia. Rendah diri ini adalah sifat umumnya cukup mulia, dan ada orang yang kita dituntut lebih merendah diri. Merendah diri pada orang beriman, sebagaimana Allah berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin, inilah kamu merendahkan sayap kehinaanmu di hadapan orang beriman. Dan orang beriman pula, tuan-tuan, ada pangkat, ada kedudukannya, yang soleh, yang alim, yang lebih berbakti, beri manfaat. Kita merendahkan diri supaya kita mendapat kebaikan mereka. Maka ini sifat yang perlu ada pada orang yang bermujahadah. Dan yang ketiga, seorang yang nak mujahadah, dia jangan fikir rehat, tetapi dia sentiasa berfikir perjuangan. Tuan-tuan, rehatnya bukan kat sini. Sebab itu rehat orang beriman di syurga. Kita tak boleh saya nak buat ibadat rehat-rehat je, santai-santai. Jangan, bersungguhlah di sini. Bersungguhlah di sini, kerana ini kalau kita benar-benar bermujahadah, ini bukan peluang untuk kita rehat. Yang keempat, kurangkan tidur dan sanggup berjaga. Ini orang mujahadah. Sebab itu para ulama bila menyebut seorang yang benar-benar taubat, dia akan kurang bercakap, dia akan kurang tidur, dia akan kurang makan. Tanda dia benar taubat. Dan kita katakan orang yang benar-benar dalam mujahadah, maka kita akan dapati tidurnya mula berkurangan. Tapi kalau tidur kita sama, masa muda dengan tua sama, bukan bila tua ni jadi macam baby pula tidur 18 jam, kita tidak bermujahadah. Tuan-tuan, betul, fizikal kita memang lemah, tapi rohani kita perkara yang sama. Seorang yang terbiasa bermujahadah rohaninya pada usia mudanya, demikian dia akan memperolehi waktu tuanya. Tapi seorang yang tidak bermujahadah, cuma melakukan kerana kebiasaan, nanti bila tua dia rasa lemahnya badan untuk buat taat. Sebab ia berkait dengan kebiasaan, bukan mujahadah. Itu ada orang, tuan-tuan, bila uzur dia pun jadikan sebagai sifat alasan, tak boleh tu, tak boleh ini. Walaupun orang mujahadah tak. Sebab itu kita lihat orang-orang yang kuat mujahadah. Ada anak murid kita yang walaupun kena kanser tahap teruk, sampai peringkat tuan-tuan ni bawa ni, bekas kencing bawa ni, datang dengan kuliah juga. Kita tahu dia mujahadah, bukan kebiasaan. Ada yang setengah-setengahnya tuan-tuan teruk, dialisisnya teruk. Dah sampai peringkat kita kata, ish, ni hidup ke mati ni. Tapi dia tetap bermujahadah buat ketaatan. Sama seperti orang lain, artinya ia datang daripada mujahadah, bukan kebiasaan. Orang-orang yang buat ibadat kerana kebiasaan, dengan cepat dia cari alasan. Mesti. Kalau kita buat ibadat kerana kebiasaan, mudah cari alasan. Sibuk, ada meeting, mesyuarat itu, mesyuarat ini, nak berkebun lah, itulah, inilah. Tapi orang yang bermujahadah, dia tak ada alasan. Dia okey. Dia mujahadah. Dia tak ada alasan kerana sebab itu, sebab ini. Dia akan terus melakukannya. Kemudian yang kelima, sifat orang yang bermujahadah ialah dia sanggup menutup pintu kemewahan dan membuka pintu kemiskinan. Bukan bermaksud kalau mujahadah tu jadi fakir. Tidak. Bersedia. Tuan-tuan, macam orang jadi askar, jadi polis. Apa yang dipikirkan kepala dia? Bersedia untuk mati. Dia buat operasi, membentras komunis ke, nak bentras orang jahat. Yang dipikirkan kepala apa? Bersedia untuk mati. Walau dia tak mati pun. Hidup. Yang tak pergi perang tu mati. Dia yang berperang, sentiasa berada di depan. Peluru ni berselisih kat telinga, berselisih dekat leher, tak mati-mati. Tapi dalam kepalanya bersedia untuk mati. Yang ni tak pergi perang, tak pernah bersedia untuk mati, akhirnya mati. Dia mujahadah berarti kita bersedia untuk susah. Sebab itu ada seorang sahabat Rasulullah, waktu mana dia kata, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Kata Rasulullah, bersedialah untuk kamu miskin. Kerana kemiskinan itu pada orang yang mencintai Allah dan Rasul lebih cepat daripada air yang turun daripada tempat yang tinggi. Mana bersedia
untuk bersedekah, untuk berjihad, untuk bermujahadah. Yang keenam, bahawa seorang yang benar-benar bermujahadah, dia tak tengok harapan duniawi, dia tengok ukhrawi dia. Tapi orang gagal bermujahadah, apa kata Allah? Fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampau, membiarkan hawa nafsunya tanpa dikawal, lalu dia mula mencintai dunia, maka tempat kedudukannya dalam neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut pada Tuhannya dan menahan hawa nafsunya daripada segala kehendaknya, maka bagi mereka syurga ma'wa, tempat dia mendiaminya. Ini dua keadaan orang-orang yang bermujahadah dan tidak. Abu Amri Ibn Nujaid, seorang ulama yang meninggal tahun 366 Hijriah, dia kata siapa yang menghargai hawa nafsu, maka hilang agama dia. Siapa? Artinya orang yang tidak mujahadah, dibiarkan hawa nafsu menguasai dirinya. Keadaan diri kita, tuan-tuan sekalian, dalam dua keadaan. Wa imma kita terus dikuasai oleh hawa nafsu. Cara kita berfikir, cara kita melakukan, bertindak, harta benda kita, kehendak kita, semua nafsu, kita akan binasa. Dengan orang yang dia berjaya untuk mengekang hawa nafsunya, kehendaknya, tujuannya, maka orang macam inilah orang yang benar-benar akan menjaga agama. Sebab tu kita lihat bila Malik bin Dinar, dia ajar dirinya, kita kalau nak jaga agama, jaga hawa nafsu yang harus dahulu, nescaya mudah bagi kita meninggalkan yang haram. Malik bin Dinar, dia pergi ke pasar. Bila mana dia melihat sesuatu benda yang dia inginkan, makan, minum, buah-buahan, apa dia kata pada dirinya? Dia kata, isbiri fa wallahi ma amna'uki illa min karamatiki alai. Wahai nafsu, sabarlah, saya bukan halang kamu melainkan untuk saya muliakan kamu. Biar nafsu ni nafsu yang mulia, yang sentiasa dididik, dijaga. Kita tahu nafsu ni kalau kita tak jaga, tuan-tuan, dia lebih bahaya pada singa. Singa ni ganas-ganas dia, kita letak dalam sangkar, dia pun senyap. Tapi hawa nafsu, tidak ada penjara yang kita mampu kawal dia melainkan mujahadah. Kalau kita biarkan dia terus membaham agama kita, mengikisnya sedikit demi sedikit sehingga kita tidak lagi punya agama. Sebab tu kita lihat, tuan-tuan, ada waktu muda kita mampu tahan, bila tua dah tak mampu tahan, kita pun hidup macam orang muda. Sebab tu kita jumpa orang muda hidup macam orang tua, dan orang tua yang hidup macam orang muda. Macam mana orang muda hidup macam orang tua? Dia muda tapi dia hidup sebagaimana dia melihat dirinya hampir dengan kematian. Lalu dia melakukan amal-amal sebagaimana orang tua beramal untuk kematian. Tapi yang paling aneh, tuan-tuan, orang tua, dia rasa dia muda. Umur 60, 70, dia karaoke lagi. Karaoke usia emas. Dia masih lagi lalai, dia ingat Allah. Tak fikir nak belajar Quran, tak fikir nak duduk kuliah, tak fikir nak pergi masjid. Dia buat perangai orang muda. Main skateboard lagi, skateboard umur 60. Main kapal terbang kontrol lagi, umur 60. Pergi lagi taman tema, main gelongsong. Macam orang muda, berapa umur 60. Tapi perangai orang muda ini musibah. Orang muda, perangai orang tua. Muda tapi rajin masjid, dia jadi tok bilal. Biasa-biasa bilal ni average umur 60, 70. Tiba dia umur 15 dia tok bilal. Umur 17 jadi tok imam. Biasa imam ni umur 70. Tapi dia umur 17 jadi imam. Maknanya dia hidup macam orang tua. Dia mengaji, pegang kitab. Ada pen macam orang tua. Bukan macam orang muda dia macam orang tua, bersungguh. Maka di sinilah mujahadah yang ada pada dirinya. Sebab itu para ulama menyatakan betapa penting kita bermujahadah untuk kita mencapai kebaikan. Nafsu kita kadang-kala macam kuda, cergas, maka gunakan untuk mentaati Allah. Kadang-kadang nafsu kita keras kepala, maka tundukkan dia supaya dia tetap akur dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biarkan kemarahan, sifat-sifat yang buruk, kesombongan menjadi sifat yang kita suka. Kerana ia akan membinasakan mujahadah kita. Maka putuskan kecenderungan kita khususnya kepada manusia.
Tuan-tuan, kita ni cenderung manusia puji lah, manusia angkat lah, manusia beri perhatian pada kita. Kalau nak bermujahadah, yang tu pagar dulu. Kalau kita tak letak manusia ini sebagai satu musuh mujahadah, maka kita akan kalah. Kadang-kadang kita tak termakan oleh ajakan syaitan. Tapi kawan kita ajak, maka habis kita. Kawan kita ajak. Kita nampak kawan kita ni bukan syaitan. Handsome orangnya, ajak kita. Buat benda yang melalaikan kita, lalu kita buat. Sebab itu mujahadah ni tuan-tuan sifat yang paling sulit bila kita masih bergantung pada manusia. Memang sulit. Sehingga hilang pergantungan kita pada manusia, maka tak sulit. Contoh, kalau tuan-tuan belajar kerana ilmunya itu, bukan kerana manusianya itu. Bila kerana manusianya itu, manusia itu mati. Manusia itu bila berubah arah dengan kita, marah pada kita, lalu kita pun berhenti dengan mudah, cepat. Baru kena marah sikit di Tok Guru, tak nak belajar dah. Sebab kita bergantung pada manusia. Orang bergantung pada ilmu, melihat kepada kemuliaan ilmu. Tok Guru halau macam mana pun, marah macam mana, datang balik dia. Dia jauh lebih mulia pada anjing. Tuan-tuan tengok anjing. Anjing ni kena marah di tuan, marah. Tuan dipanggil balik, dia datang. Sebab apa dia datang? Sebab dia tak ada pergantungan pada manusia. Dia melihat kebaikan yang ada tu. Kebaikan. Yang Tuhan dia tadi nak beri kebaikan. Beri makan, minum. Kalau dalam diri kita ada pergantungan manusia, kita akan lebih hina pada anjing. Dia halau lari, tak datang-datang. Tapi kalau kita sekiranya lebih mulia pada anjing, walau dia marahi dan sebagainya, kita tahu ini ada kebaikan, datang kita. Macam mana pun masalah kita ke Mekah. Masalah dekat airport, masalah dekat visa. Tapi kita nampak ini rumah Allah, saya nak pergi. Walaupun susah di sepanjang jalan, saya tak peduli. Kapal terbang, seatnya sempit, makan pula tak sedap. Ini semua sebab-sebab nak untuk tak pergi lagi lah Mekah. Tapi tidak, saya tetap pergi. Kerana saya melihat kebaikan. Jadi tuan-tuan hati-hati kalau diri kita dengan mudah melepaskan kebaikan hanya kerana kita bergantung pada manusia. Jangan bergantung pada manusia. Lihatlah kebaikan-kebaikan yang kita akan peroleh. Kerana akhirat kelak, tuan-tuan, kita dibangkitkan seorang-seorang dan dibangkitkan dan bertanggungjawab dengan amalan sendiri. Bukan lagi kerana bergantung kita pada manusia. Kalau kita baik, maka baik. Kalau kita tidak baik, maka habislah kita. Baik, ada satu kisah yang menarik. Ada seorang lelaki, tuan-tuan, dia biasa ke masjid, duduk sah depan. Tiba-tiba terlewat satu hari, terpaksa duduk sah belakang. Lepas tu tak datang masjid. Lama datang balik. Orang tanya, lama tak nampak Ji? Tak datang masjid. PKP pun dah habis, tak datang juga ni. Dia kata, dulu waktu saya datang, saya rasa macam saya ikhlas sangatlah duduk sah depan. Tiba-tiba ada satu masalah. Saya terpaksa duduk sah belakang, saya malu. Akhirnya saya pun tak datang. Barulah saya tahu bahawa apa yang saya lakukan rupanya bukan ikhlas tapi kebiasaan. Tuan-tuan hati-hati, ini yang saya sebut dari awal tadi. Buat ibadat kerana kebiasaan. Kebiasaan sebab guru kita suka kat kita, kita pun datang. Bila guru kita mahu, kita pun dah tak nak datang. Maka tahulah kita ibadat kita selama ini cuma kebiasaan, bukanlah keikhlasan yang sebenar. Kerana orang ikhlas ni tak goyang. Datang masjid, sebab apa? Dia peluang jadi Bilal. Dah suara dia dah tak berapa sedap berbanding orang lain, tak nak datang. Rupanya selama ni dia azan cuma kebiasaan. Rupanya dia ke masjid cuma kebiasaan. Lihat lelaki tadi sedar, dia cepat-cepat baiki balik. Datang masjid kerana ketaatan dan mujahadah, bukan kerana kebiasaan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita datang masjid, mungkin dapat sah depan. Kadang-kadang sah belakang. Kita tak akan hilang semangat untuk datang masjid. Tapi kita menyemarakkan lagi semangat untuk dapat yang baik. Kadang-kadang tuan-tuan, Tok Guru kita kenal. Kadang-kadang Tok Guru kita tak kenal kita. Tapi ia tidak pernah merendahkan diri kita untuk menuntut ilmu. Ada waktu kita katakan guru kita sayang, ada waktu guru kita nampak macam tak suka kita. Tapi kalau kita cepat berundur, maka kita kena sedar ibadat selama ni kita buat bukan ikhlas tapi kebiasaan. Itu yang paling kita takut. Kita ingat dah okey, rupanya cuma kebiasaan. Dan cerita yang kedua yang disebut oleh Abu Muhammad Al-Murta'ish, ulama yang meninggal tahun 328 Hijriah. Dia kata, aku pergi haji jalan kaki, tak bawa bekal, seronok. Bukan sekali, tuan-tuan, berkali-kali. Pergi haji jalan kaki. Kita nak jalan kaki daripada Arafah ke Muzdalifah pun macam keren kaki.
Ni jalan kaki. Sahabat saya waktu dia pergi haji, dia jalan kaki dari Mekah ke Mina. Lepas Mina jalan kaki ke Arafah. Lepas Arafah jalan kaki ke Muzdalifah. Lepas Muzdalifah jalan kaki ke Mina balik. Lepas Mina jalan kaki ke Mekah balik. Oh, struggle. Semangat. Saya pun test juga jalan kaki. Dari Mina saya jalan kaki ke Mekah, ulang alik. Pergi balik. Zaman dulu lah. Pasal seronok, sedap. Sepanjang jalan makanan banyak. Tak ada payung dapat makanan. Baik, bila kita lihat ibadat kita ni, sebahagiannya nampak macam tough. Cukup kuat. Sebagaimana kata Murtaish, aku buat ibadat cukup kuat. Tiba-tiba satu hari mak aku suruh aku angkat air satu baldi. Aku jadi macam malas. Maka tahulah aku ibadat aku bukanlah kerana mujahadah, bukanlah kerana ikhlas, tapi sebab terbiasa buat. Padahal mendengar arahan ibu itu ketaatan. Bukan lebih besar pahalanya daripada dia menunaikan haji. Lebih besar. Sehingga ada ulama kerana mak dia ni, dia nak jaga mak dia tak buat haji. Sehingga mak dia meninggal. Antara yang terkenal ialah Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Dia tak pergi haji, tak pergi mana-mana sebab jaga mak. Sehingga Rasulullah memuji dia. Bayangkan, dah biasa pergi haji jalan kaki, mak suruh angkat air sebaldi rasa berat. Tahulah ketaatan tadi bukan kerana mujahadah, bukan kerana keikhlasan yang sebenar, tapi kerana biasa. Macam saya bagi contoh tadi lah, ada isteri-isteri yang baik, ngaji Quran, qiyamul lail, puasa sunat. Tapi bila suami suruh, melawan dia. Suka angkat suara dengan suami. Maka kita tahu yang dibuat selama ini cuma kebiasaan. Bukanlah ibadat. Kalau ibadat, dia tahu bahawa bila dia merendahkan percakapannya pada suami itu, pahala. Dia tak lawang suami dia, pahala. Dia dengar kata suami dia, pahala. Bukan dia mendapat pahala yang besar. Memudahkan dia masuk syurga. Namanya husnul taba'ul. Melakukan kebaikan pada suami. Tapi ada yang saya katakan dia mutasakit. Gugur kepahamannya kat situ. Sama juga anak. Bak lain bagus tapi dengan mak berkira sakan. Maka tahulah kita ibadatnya cuma kebiasaan, bukanlah keikhlasan. Tuan-tuan, kita sama-sama muhasabah. Kita tak tengok orang, kita tak nak tuduh orang. Kita cuma nak muhasabah diri kita. Supaya ketaatan kita bukan kebiasaan, tapi keikhlasan dan mujahadah. Dan kita tidak pernah membeza-bezakan mana pun ketaatan. Apa yang datang, yang kita berpeluang buat, maka buatlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tak mampu buat dengan senang, buatlah dengan cara mujahadah, sehingga kita mampu juga melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan pukul 9 pagi hingga 10 pagi kita ada kuliah duha melalui page ini juga, dan kita ada soal jawab agama. Mana-mana tuan-tuan yang ingin bertanya, insyaAllah kita berkongsi jawapan apa yang saya mampu jawab. Dan mana-mana yang ingin berkongsi kemusykilan agama, insyaAllah kita sama-sama menguraikannya pada kuliah duha kita setiap hari Jumaat jam 9 pagi sehingga 10 pagi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.